Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sambungan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin duduk di bawah bab yang ke-372, bab bayan ma a'addallahu lil mu'minina fil jannah. Bab penjelasan perkara-perkara syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya di dalam syurga. Jadi perkara-perkara nikmat-nikmat yang Allah telah sediakan kepada hambanya di dalam syurga. Alhamdulillah, kita telah baca dalam siri yang lepas beberapa buah hadis yang telah disebut oleh Imam Nawawi. Sambungan kita pada kali ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dalam bab ini, keseluruhan hadis dari awal kitab, tanda pelajar, nombor dia 1885. 1885. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha fis sama'i sittuna milan lil mu'minina fiha ahlun yatufuna alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais nama dia, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi seorang mukmin dalam syurga ada sebuah khaymah. Dalam syurga tu ada khaymah pula yang dibuat dari mutiara yang bersambung-sambung dan berlubang di tengahnya. Masya Allah. Hadis-hadis kita malam ni hadis yang sahih di luar kotak pemikiran. Kerana itu Allah Ta'ala telah berfirman kepada kita, aku sediakan bagi hamba-Ku yang beriman dalam syurga ma la ainu ra'at, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terfikir oleh khayalan kita. Dengar hadis ni, kita tak pernah khayal lagu ni. Apa dia hadis? Khaymahnya dari mutiara yang bersambung-sambung dan berlubang di tengahnya, panjangnya 60,000 batu. Situna 60, situna milan, 60 batu. Situna milan, 60 batu. Bagi seorang mukmin, di situ ada beberapa orang keluarga yang dikelilingi oleh orang-orang mukmin semua. Jadi anak keluarga dia ramai dalam tu, tetapi di antara seorang dari mereka, iaitu di kalangan ahli keluarga, seperti isteri dan anak-anak, tidak dapat mengetahui hal ehwal masing-masing disebabkan terlalu luas tempat itu, dan memang Allah menghendakkan hal itu demikian. Subhanallah. Luahnya syurga ni luah mana? 60 batu. Tak tahu duduk mana kita. Rumah kita 60 kaki pun tak jumpa cari anak dah. Puas nyari mak dia dah. Anak dia duduk sembunyi di bawah katil lah, di bawah almari macam-macam. Hak ni 60 mil, 60 batu berapa jauh? Kata Imam Nawawi, 60 batu sama dengan, tulis itu, 6,000 zira'. 6,000 hasta. Zira'. Zira' tu mana hasta? Itu ukuran yang dibuat oleh Imam Nawawi, 6,000 hasta. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sebuah khaymah kepada penghuni syurga, di mana luasnya khaymah itu 60,000, 60 batu, 66,000 hasta. Kemudian disediakan dengan berbagai-bagai nikmat yang paling istimewa.
Semua penghuni syurga akan merasa gembira dan seronok dengan nikmat yang mereka dapati, sehinggalah mereka tidak berasa takut cemburu kepada orang yang lain. Nak mikir apa lagi? Atas dunia ni yang jadi cemburu isteri suami nak kahwin lain tu banyak masalah. Bila nikah hak lah hak muda, tinggal hak tua. Nah, nikah pula boleh anak ramai tak cukup makan. Hak tua terpaksa kena bergadah. Mana dia duit dia ada untuk nak selesaikan masalah, jadi banyak masalah. Atas dalam syurga itu nak mikir apa lagi? Tak ada nak fikir apa-apa dah. Jadi nak cemburu buat apa? Isteri-isteri yang salihah dan suami yang saleh akan tetap bersama hidup senang lenang dalam syurga, dan mereka tidak akan berpisah selama-lamanya. Allahu Akbar. Hadis yang ketujuh, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati syajaratan yasirur rakibu al-jawad al-mudammar as-sari' sifat mi'ata sanatin ma yaqta'uha muttafaqun alaih. Tengok terjemahan dulu. Maksudnya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam syurga ada sepohon kayu. Jika seorang mengendalikan kudanya, dia naik kuda, nasaya kuda tersebut berlari cepat, dan ia mendapat makanan dengan secukupnya yang membolehkan ia berlari begitu cepat, keadaan ini jika dilakukan 100 tahun belum tentu lagi dapat sampai ke tempat yang tersebut, kerana ianya terlalu luas dan besar. Masya Allah, tabarakallah. Besar, pokok dia tu besar mana? Pokok dia tu 100 tahun tu kuda berjalan, bukan jalan kaki, bukan katil taksi, tak lepas lagi. Subhanallah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Tengok matan balik. Wa rawayahu fi sahihaini aidan min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata sanah la yaqta'uha. Dalam kedua-dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, yang juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang berkendaraan di bawah bayangan pokok itu, jika berjalan selama 100 tahun belum dapat kembali ke tempat asalnya ketika ia bertolak dulu. Tak lepas 100 tahun nak berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata terlalu luasnya pengajaran hadis. Di dalam syurga Allah Ta'ala menumbuhkan sepohon pokok yang paling besar sebagai tempat ahli syurga berseronok-seronok. Ini adalah sebagai bukti kekuasaan Allah yang tiada batasnya. Yang kedua, di syurga tidak ada kepanasan matahari dan kesejukan hujan dan lain-lainnya. Semua penghuninya hidup dalam keadaan gembira dan bergembira, berseronok. Hadis yang ke-8. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriqi awil maghribi litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablugha ghairuhum. Qala bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Muttafaqun alaih. Maksudnya, sesungguhnya ahli syurga dapat melihat penghuni yang duduk dalam bilik di atas mereka seperti kamu semua melihat bintang yang gemerlangan cahayanya yang berada di cakrawala dari timur ke arah barat. Kita tengok orang duduk tingkat atas tu nampak berkelip, Masya Allah, kerana adanya kelebihan dan kemuliaan di antara mereka. Para sahabat bertanya, apakah itu tempat kediaman para nabi dapat dicapai oleh orang lain selain daripada mereka, ya Rasulullah? Orang lain boleh juga kah? Baginda menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Tetapi tempat tersebut disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah serta beriman benar-benar kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini, semua hadis-hadis sangat jelas. Kita nak syarah pun tak perlu syarah dah. Baca hadis tu kita sudah tahu bagaimana sifat-sifat syurga yang disediakan oleh Allah
Azza wa Jalla kepada kita. Kerja kitanya sekarang apa dia? Berdoa, beribadat, ikhlaskan doa, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayakkan kita nak pergi ke mana? Pergi ke syurga insya-Allah. Kata belaka Allahumma ij'alna wa ahlina min ahlil jannah. Bila sebut syurga selalu minta, ya Allah, jadikan kami daripada penghuni syurga. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqabu qausin fil jannati khairun mimma tatlu alaihi syams aw taghrub, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemampuan separuh dari tanah yang ada di syurga lebih baik dari segala sesuatu yang matahari terbit dan terbenam. Maknanya kalau kita boleh ambil sebesar tu kawasan dalam syurga pun sudah dikira lebih baik daripada kita memiliki dunia dan segala isi kandungannya. Comel sekali, sampai comel sangat. Nak banding syurga dengan kehidupan kita di dunia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-10. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jumu'atin fatahubbu rihus shimal fatahsu fi wujuhim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum husnan wa jamala fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Rawahu al-Bukhari Muslim. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada pasar yang dikunjungi oleh ahli syurga setiap hari Jumaat. Ada pasar minggu juga di syurga. Jual apa weh? Telur ayam kapur. Pasar minggu ada juga. Boleh jadi nak suruh hilang hak kita ingat atas dunia dulu ke. Mocik-mocik kita ni bunyi pasar pagi kok, pagi lagi kalah. Angkat gaga dia pergi. Nak pergi beli ikan tambah 3 ekor, ya bawa kilik gaga besar. Contohnya tak? Maknanya dalam syurga esok ada juga suqul Jumaah. Pasar pagi. Pagi Jumaat ada. Tidak lagi beli apa dah, suka-suka ya dia panggil. Seronok. Lalu bertiuplah angin utara yang begitu nyaman dan penuh keberkatan. Tak payah bawa kemah apa dah, angin sejuk. Ia mengenai wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka sehingga mereka bertambah sehat dan elok. Kena tiupan angin ni kau comel pula dah. Selepas itu mereka balik ke tempat keluarga mereka dalam keadaan baik dan sehat. Ahli keluarga mereka berkata kepada mereka, demi Allah, sesungguhnya kamu semua telah bertambah baik dan cantik. Kau comelmu ni. Mereka terus menjawab, kamu semua pun sama. Demi Allah, kamu semua benar-benar telah bertambah indah dan cantik. Rawahu Muslim. Jadi masing-masing orang ni makin cantik belaka. Masya Allah tabarakallah. Jadi ahli-ahli syurga ni hidup aman dan damai. Jadi waktu dulu hari Jumaat kita pergi mana? Hari Jumaat kita pergi salat Jumaat, nak jumpa kawan-kawan. Dalam syurga kita pergi pasar Jumaat. Semaya tak ada dah dalam syurga. Mu jangan duk mikir nak solat lagi syurga, tak ada orang tak solat dah. Jadi pasar pagi tu pergi jumpa untuk jumpa kawan-kawan, jumpa member. Jumpa kita. Suka kan? Jumpa sana jumpa. Ada member kita, alhamdulillah. Kamu semua ahli syurga, seronok. Kita pergi jumpa pagi-pagi. Di mana? Di pasar pagi Jumaat, insya-Allah. Hadis yang ke-11. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghuraf fil jannati kama tara'awna al-kawkaba fis sama'. Muttafaqun alaih.
Maksudnya daripada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Kalau ada terjemahan salah tu tulis Sa'ad. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya ahli-ahli syurga akan dapat melihat bilik-bilik mereka sendiri yang ada dalam syurga, seperti mana kamu semua dapat melihat bintang di langit. Tak payah pakai CCTV, pakai nampak begitu ya. Pakai kita nampak, itulah keindahan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Hadis yang ke-12. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannata hatta intaha. Thumma qala fi akhir hadithihi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Thumma qara'a tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila qauli ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang kita baca kan surah apa ni? Surah pagi Jumaat, surah Sajadah. Rawahul Bukhari, daripada Sahal bin Sa'ad lagi, katanya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu majlis. Duduk sekali dalam majlis Nabi, duduk kuliah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan sifat syurga sehingga selesai dengan detail, terperinci. Nabi cerita syurga ni begini-begini. Ketika mengakhiri pembicaraannya, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam syurga bermacam-macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Telinga tidak pernah mendengarnya, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang lagu mana syurga itu. Hak kita dah khayal tak jadi belakang. Allahu Akbar. Kemudian baginda membaca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum ila akhirih. Yang bermaksud adalah mereka menjauhkan diri mereka dari tempat-tempat tidurnya, mana bangun awal lah bertahajud, untuk beribadat kepada Allah dengan mengurangkan tidur. Kemudian baginda membaca ayat Quran sampai kepada ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui pahala yang disembunyikan untuk mereka yang menyenangkan mata memandang, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada apa yang telah mereka kerjakan di atas dunia dulu. Surah As-Sajdah ayat 17. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita nikmat syurga itu tak pernah dipikir oleh hati, tak pernah dikhayal oleh pengkhayal, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Kalau kita duk dengar Jepun comel, mata kita duk tengok sana sini comel, itu namanya dunia belaka tu. Dunia belaka. Di akhirat tak nama je sama, tapi hakikatnya sangat-sangat berbeza, sangat-sangatnya berbeza. Hadis yang ke-13. Wa an Sa'idin wa Abi Hurairah. Maaf, tambah itu wa an Abi Sa'id. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata yunadi munadin inna lakum an tahyaw wa la tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Masya Allah. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli-ahli syurga telah memasuki syurga, maka berserulah seorang penyeru, sesungguhnya bagi kamu semua. Dengar ni, bila kita duduk dalam syurga, penyeru, munadin, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala suruh menyeru, mengatakan apa dia? Sesungguhnya kamu semua akan terus hidup dan tidak mati selama-lamanya. Kamu semua akan terus sehat dan tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Tak ada hospital dalam syurga, tak pakai hospital dah. Hospital ni atas dunianya. Kamu semua akan tetap muda dan tidak akan menjadi tua untuk selama-lamanya. Kamu semua akan terus mendapat kenikmatan dan tidak akan mengalami kesukaran untuk selama-lamanya. Masya Allah, orang dalam syurga tak tua. Hak tua ni hidup mana? Hak di atas dunia ni makin hari makin tua. Hak sehat jadi sakit, hak muda jadi tua, hak tua jadi tua. Hak tua jadi muda. Hak tua semakin tua. Kata orang, satu ya kalau siapa tak jadi tua. Macam mana nak buat? Mungkin tukar buah nama muda. Siapa dia tu? Muda mari. Muda semua dia. Siapa mati? Muda juga mati. Hak nisa ya tak tua. Hak nama muda tak ni. Hak lain tua habis dah. Nama dia tak tuanya, mati pun tak nama dia. Masya Allah, tabarakallah. Jelas tak jelas kita hadis ni? Sifat-sifat ahli syurga, tak tua, tak mati, tak sakit, dan sentiasa duduk dalam kenikmatan, tidak ada susah-susah payah, tak ada. Kita ni susah weh, nak makan apa kena pergi masak kan. Tengah-tengah masak gas habis pula dah. Apa jadi? Metoh nasi pula. Allahu Akbar. Hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna adna maq'adi ahadikum minal jannah an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu la hal tamannaita fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tempat yang paling rendah, mana darjat yang paling rendah dalam syurga bagi seorang di antara kamu semua dalam syurga itu, apabila dikatakan kepadanya, bercita-citalah kamu, berharaplah kamu untuk nak mendapat apa saja. Mau nak berapa? Bagi tahu. Ia pun terus mengharapkan untuk memperoleh itu dan ini, nak go tu, nak go ni. Kepadanya dikatakan lagi, lepas habis dia bercakap, malaikat tanya lagi, adakah kamu telah habis perkara yang hendak diharapkan? Nak apa lagi? Ia pun berkata, ya sudah, tak ada benda dah nak memikir, semua benda ada berlaku dah. Kemudian ditanyakan lagi padanya, nak apa lagi? Tak ada dah. Kata malaikat, kamu akan memperolehi apa saja yang kamu harapkan dan akan mendapat pahala 2 kali ganda seperti yang kamu cita-citakan itu. Dia minta satu benda, Tuhan beri 2 kali ganda. Subhanallah. Allah Ta'ala double sekali lagi, maknanya satu permohonan dapat 2. Kalau tak nak lagi hak ni kira-kira berat dah kita ni. Nah, ni bukan taraf OKU dah, entahlah stroke. Tak boleh nak bergerak dah biar dia punya keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tak boleh nak fikir bagaimana nikmat yang Tuhan sediakan, tiba-tiba kita buat tak reti, kita buat tak nak, kita buat tak say. Berat ke tak berat? Bukan sangat berat, sangat berat. Hadis yang ke-15. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli jannah ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik fayaqul hal raditum fayaqulun
wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqul ala u'tikum afdala min zalik fayaqulun wa ayyu syai'in afdalu min zalik fayaqul uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Subhanallah. Hadis ini muttafaqun alaih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga. Mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, ya Tuhan kami, ya Tuhan labbaik, ya kami jawab, engkaulah yang dapat menerimanya ya Rabb, wal khairu fi yadaik, dan segala kebaikan itu pada dua tanganmu ya Rabb. Fayaqul hal raditum, Allah tanya kita, hei wahai hambaku, adakah engkau semua redha dah? Musuka dah kau nikmat aku begini? Masya Allah, tabarakallah. Kita ni kalau lepas pada api neraka pun suka dah. Ni nikmat yang kita dengar hadis-hadis tadi, macam mana nikmat? Tak ada dah, tak nak mikir. Tuhan tanya kita, hal raditum, kamu redha dah aku begini? Masya Allah. Kita jawab apa? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak merasa redha ya Rabbi, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami pemberian-pemberian yang tidak pernah engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu. Allah berfirman lagi, yang bermaksud, tidakkah kamu semua suka jika aku berikan perkara yang lebih utama lagi dari yang demikian itu? Mau nak lagi tak? Kalau aku beri hal lebih pada itu lagi. Mereka bertanya pula, ya Rabbi, apakah yang lebih utama dari yang demikian ini? Allah, apa lagi nak bagi? Nikmat yang ada hari ni pun sudah tak nak fikir dah. Allah berfirman, uhillal alaikum ridwani, Allah kata, ya Allah, aku beri kepada kamu keredaanku, wala fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan murka ke atas kamu selama-lamanya. Allah. Masa itulah kita pelajar-pelajar semua, laki-laki dan perempuan, kita sentiasa pagi-pagi kita kena kata apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Sebab apa? Bila kita kata ni, kita minta Allah Ta'ala redha kepada kita. Selain daripada nikmat syurga, nikmat Allah Ta'ala redha kepada kita, itu nikmat yang besar. Ada lagi tak lebih besar pada tu? Ini ada satu lagi hadis yang ke-16. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari lailatal badri wa qal innakum satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi, muttafaqun alaih. Daripada Jarir bin Abdullah katanya, kami semua berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda melihat bulan pada malam purnama. Dengar ni, malam purnama ni hari 14, kita tengok malam 15 tu, cerah tak cerah langit? Kalau waktu langit tidak ada awan, lagi cerah terang benderang, maka Nabi kata, kamu semua akan dapat melihat Tuhanmu dengan seterang-terang pandangan mata, seperti mana kamu semua melihat bulan ini, dan kamu semua tidak akan mendapat kesukaran ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Maka bagi kita yang berpegang dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini, iaitulah kita yakin dan percaya bahawa orang mukmin akan dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kumpulan Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok Tuhan, biar ke dia tak nak tengok. Kita nak tengok. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, iza dakhala ahlul jannatal jannah, bila orang semua masuk syurga belaka, Tuhan tanya, turidu syai'an azidukum, hei hamba aku, mun nak aku tambah benda lagi? Mereka duk mikir nak tambah apa lagi? Allah kata, lillazina ahsanul husna wa ziyadatun, bagi orang yang buat kebaikan yang ada tambahan yang begitu besar. Apa dia tambahan? Wujuhun yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nazirah. Muka orang yang beriman pada hari itu bercahaya-cahaya, dan mereka akan tengok lihat Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Jadi inilah hakikatnya kita berpegang dengan mazhab kita ini, Ahlus Sunnah, yang mengatakan kita orang beriman akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Hadis yang terakhir di dalam kitab kita ini, kitab Riyadhus Shalihin, ia dikumpul oleh Imam Al-Hafiz An-Nawawi. Pelajar-pelajar tanda daripada awal sampai ke saat ini, hadis kita ni nombor 1896. 1896 mengikut naskah yang ada di tangan anda ni. Kecuali mungkin ada beberapa hadis, ada setengah naskah tak ada beza-beza, 4-5 hadis mungkin berbeza, tapi asasnya dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat satu nombor kita ni. Hadis yang terakhir ini berapa nombor? 1896. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turidu syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyit wujuhana alam tudkhilana al jannah wa tunjina minan nar wa alam tudkhilana al jannata wa tunajjina minan nar fayakshiful hijab. Allah fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, rawahu Muslim. Daripada Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat, bahawa Nabi SAW bersabda, jika semua ahli syurga telah masuk syurga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah sesuatu yang kamu semua inginkan supaya aku tambahkan kenikmatan itu kepada kamu? Nak tak? Azidukum, aku tambahkan. Buat tidak? Aku tambahkan kepada kamu nikmat kepada kamu semua. Nak lagi? Ahli syurga menjawab, ya Rabbi, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami semua dengan memberi cahaya yang begitu cantik? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Kemudian terbukalah tabir. Bila kita jawab lagi tu, Allah Ta'ala buka hijab, buka tabir yang menutupi zat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Maka tidak ada sesuatu yang kenikmatan yang diberikan kepada ahli syurga itu yang lebih mereka sukai, melainkan mereka dapat melihat zat Allah dengan mata mereka dengan seterang-terangnya. Pada ketika itu kita akan dapat lihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala kita, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang telah kita baca tadi, Kata Imam Nawawi akhirnya menutup kitab dia ni dengan ayat Quran dari surah Yunus ayat 9 dengan 10. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka dalam syurga, yang penuh nikmat doa. Ucapan persembahan mereka dalam syurga itu ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka kepadanya ialah salam, tahiyyatuhum fiha salam, selamat sejahtera. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian yang dipersembahkan kepada Allah
yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tengok ada setengah orang ni, dia buat doa ni doa penutup doa dia. Lah, doa ni doa cerita orang dalam syurga tutup doa. Tutup dia punya doa berdoa dalam syurga. Jadi kita tak masuk syurga lagi ni, kita kena tukar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pelajar-pelajar kena ingat, itu dia panggil fiqh ad-du'a. Fiqh doa. Jadi kalau kita baca cerita orang, kalau kita nak minta untuk kita, jangan baca hak orang, cerita kita lah, cerita kita. Alhamdulillah, ini doa Imam Nawawi. Imam Nawawi pun doa, kita pun baca doa ni jugalah. Doa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi segala pujian itu hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita juga mengatakan kita muji Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya. Pada malam ini kita dapat khatam pada malam Sabtu 14 hari bulan Jumadah Ats-Tsaniyah 1439 bersamaan dengan 2 hari bulan 3 2018. Kita dapat khatam pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, di dalam juzuk yang terakhir ini. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tengok kata Imam Nawawi. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Siapa dia muallif tu? Imam An-Nawawi ghafarallahu lah. Faraghtu minhu yaumal itsnain rabi'a asyara Ramadan sanata 70 wa 600 bi Dimashq. Imam Nawawi kata, kitab Riyadhus Shalihin ini aku selesai menyusun dia pada hari Isnin bersamaan dengan 4 Rabi' Ramadan, 4 hari bulan Ramadan, 4 hari bulan Rabi'a Asyara. Rabi'a Asyara. Kalau tengok dalam naskah ni kata 14 Ramadan. 14 Ramadan tahun 670 di Dimashq, 670 di Damsyik. Berapa lama dah? Dia sudah tulis pada tahun berapa? 670. Tulis betul balik. 14 Ramadan tahun 670. Jadi alhamdulillah, kita doakan supaya Allah Ta'ala beri kepada kita berkat dan Allah Ta'ala beri keampunan dan rahmatnya kepada Imam Nawawi seluas-luasnya dengan usaha dia menyusun kitab yang berkat ini, sehingga kitab ini dibaca di seluruh dunia. Tak kira mazhab apa, semua baca belakang kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam Riyadhus Shalihin dari awal kitab, pada CD yang akan datang insyaAllah ta'ala. Adapun untuk maklumat para pelajar di mana saja berada, rakaman kita ini bermula di tengah kitab, dia tak ada daripada awal. Ada orang duk tanya, mana daripada awal? Daripada awal baru nak rakam, insyaAllah ta'ala, dalam CD-CD pengajian kita yang akan datang. Dalam pengajian akan datang
kita baru nak rakam. Hak lepas-lepas tu baru ada setengah kitab. Daripada setengah kitab, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Abu Anas Madani ataupun Dar Taibah channel YouTube. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang berada berjauhan, dan juga untuk para pelajar yang nak belajar kitab Riyadhus Salihin, boleh ambil rakaman yang sudah ada. Dan untuk permulaan kita akan baca daripada awal. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala panjangkan umur, beri kesihatan, sehingga kita dapat mula daripada awal dan khatam balik kitab ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.